Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adibah binti Zul. Nama saya Nurain Asfarina binti Esrazali. Nama saya Nurul Izzati binti Ghazali. Nama saya Rohaida Najah binti Abdul Rahman. Nama saya Luqman Hakim bin Tajuddin. Saya dan rakan sekumpulan akan membentangkan tajuk Falsafah Pendidikan. Pertama sekali, pengenalan. Falsafah pendidikan berasal dari dua istilah iaitu falsafah dan pendidikan. Falsafah berasal dari dua perkataan Yunani iaitu philos mencintai, sophia kebijaksanaan. Jadi falsafah bermaksud perihal mencintai kebijaksanaan, manakala pendidikan berasal dari perkataan Latin iaitu educare yang membawa maksud memelihara dan mengasuh. Seterusnya, menurut Abdul Rahman Haji Abdullah 2005, perkataan falsafah berasal daripada beberapa perkataan asing iaitu philo, cinta, daripada istilah Yunani dan sophia, hikmah, kebijaksanaan. Jadi, gabungan kedua-dua perkataan ini membawa maksud cinta kepada kebijaksanaan atau love of wisdom dalam bahasa Inggeris. Menurut buku Falsafah Pendidikan 1984 yang ditulis oleh Sharifah Alawiyah Al-Sagof, falsafah pendidikan adalah pertimbangan asas dan andaian mengenai perkara penting iaitu mempersoalkan prinsip-prinsip realiti, ilmu dan nilai, mengumpulkan rumusan kepada bentuk mazhab atau sistem-sistem pemikiran. Menurut Kamarul Azmi Jasmi dan Abdul Halim Tamhuri pula, falsafah pendidikan adalah asas kepada berlangsungnya suatu proses pengajaran dan pembelajaran PNP dalam sesebuah institusi pendidikan. Ia menjadi kayu ukur kepada hala tuju institusi pendidikan tersebut. Falsafah pendidikan juga boleh ditakrifkan sebagai sesuatu penyiasatan yang komprehensif dan logik mengenai asas-asas pemikiran atau semua aktiviti manusia, khususnya dalam bidang sains, seni, agama dan pendidikan. Seterusnya, tujuan falsafah pendidikan. Yang pertama, mencari serta membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara penting dalam kehidupan. Yang kedua, menurut Kamus Dewan Pendidikan 1979, pendidikan ialah satu proses menyeluruh yang bertujuan untuk memperkembangkan kebolehan dan tingkah laku manusia. Yang ketiga, menurut Kamus Dewan Pendidikan 1979 juga, pada seseorang individu untuk memperoleh kemahiran sosial serta perkembangan peribadi. Menurut tokoh-tokoh pendidikan, pendidikan mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama ialah memupuk proses sosialisasi, yang kedua membantu pembentukan budaya, yang ketiga membantu proses pendapatan sosial dan yang keempat ialah membina integrasi sosial. Seterusnya ialah pandangan mengenai falsafah pendidikan kebangsaan ataupun dikenali sebagai FPK. FPK merupakan asas pembangunan seorang guru yang cemerlang kerana FPK dapat meningkatkan potensi atau prestasi seorang guru dan juga pelajar melalui pendidikan. Sebagai contoh, guru dapat mempersiapkan generasi hari ini untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Dengan ini, guru tersebut dapat menghasilkan individu yang membawa perubahan positif terhadap negara. Selain itu, FPK juga dapat meningkatkan tahap profesionalisme seorang guru. Sebagai contoh, guru dapat memahami tanggungjawab dan juga hala tuju pendidikan berlandaskan perancangan yang betul. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perbincangan. Pengenalan. Artikel yang kami pilih bertajuk Kemantapan Penghayatan Guru Terhadap Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Asas Membangunkan Guru Cemerlang, yang ditulis oleh Muhammad Nur Fahmi Muhammad, Muhammad Yusof, Rohana Hamzah dan Amir Mudin Udin yang diterbitkan pada tahun 2011. Muhammad Nur Fahmi Muhammad menyatakan bahawa pendidikan adalah sesuatu yang sangat berharga dan pendidikan yang terbaik mestilah datang dari pendidik yang terbaik. Pendidik atau guru adalah kerjanya mengajar, di mana secara asasnya, guru adalah orang yang bertanggungjawab mendidik pelajar-pelajar di sekolah dengan ilmu pengetahuan. Guru juga adalah orang yang memberi inspirasi dan pengaruh melalui kepakarannya serta lebih mengenali pelajarnya. Kamus Dewan edisi 4 2007. Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK telah digariskan bagi didokongi oleh para pendidik dalam penyampaian dan pelaksanaan kurikulum sekolah rendah dan menengah di Malaysia.
Seseorang pelajar akan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek jika seseorang guru itu menjalankan tugasnya berlandaskan ciri-ciri falsafah pendidikan negara. Namun begitu, pada masa kini, penghayatan guru terhadap falsafah pendidikan kebangsaan masih lagi lemah. Faktor kurang kefahaman falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, pemilihan kerjaya. Pemilihan kerjaya perlulah bersesuaian dengan karakter diri serta minat yang mendalam sebelum sesuatu pekerjaan itu dipilih menjadi kerjaya seseorang individu itu. Antara kerjaya yang menjadi pilihan pelajar adalah menjadi seorang guru. Hal ini kerana profesion perguruan adalah faktor idealistik iaitu keinginan untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat dalam mendidik generasi muda akan datang. Faktor yang kedua adalah tanggungjawab. Tugas seorang guru tidak semudah yang disangka kerana pelbagai tanggungjawab yang perlu digalas oleh guru semasa di sekolah seperti keselamatan, disiplin dan pencapaian akademik pelajar. Selain itu, faktor kurangnya kefahaman terhadap falsafah pendidikan kebangsaan boleh dikaitkan dengan tugas guru yang semakin bertambah. Hal ini akan menyebabkan proses pengajaran akan turut terjejas. Seterusnya, kesan kefahaman falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, kepuasan bekerja. Kepuasan bekerja merupakan satu perasaan yang diperoleh daripada sesuatu tugasan sebagai menepati nilai kerja yang berselarasan dengan keperluan individu. Kefahaman terhadap kandungan FPK semestinya akan memberi kepuasan kepada pendidik itu sendiri dalam menunaikan amanahnya kepada anak bangsa. Kedua, hasil pembelajaran pelajar. Guru merupakan medium penting dalam meningkatkan motivasi pelajar, terutamanya ketika sesi pembelajaran dijalankan. Hasil pembelajaran pelajar dinilai berdasarkan keputusan peperiksaan yang dijalankan oleh pihak sekolah, di mana ianya juga merupakan keluaran bagi mutu kerja seseorang guru. Yang terakhir, sikap. FPK melahirkan masyarakat yang berilmu, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian masyarakat dan negara. Tanpa sikap dan sasiat diri yang cemerlang dalam diri individu, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan diri sukar dicapai kerana mereka dianggap gagal untuk menjaga akhlak diri mereka. Cara untuk meningkatkan kefahaman falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, mengadakan kursus. Kursus merupakan latihan yang singkat mengenai sesuatu perkara. Guru-guru perlulah menghadiri kursus dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam dunia pengajaran. Yang kedua, penilaian berkala. Penilaian merupakan segala fungsi dan aktiviti yang dilakukan oleh pihak pengurusan sekolah dan memastikan segala perancangan dapat dilaksanakan pada masa yang ditetapkan. Penilaian yang dijalankan hendaklah memastikan setiap guru memahami FPK di mana pendidikan yang disampaikan adalah menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang. Intihannya, seorang pendidik perlu mengikuti prasyarat falsafah pendidikan kebangsaan dalam kitaran pengajaran. Selain itu, penemuan yang diselesaikan adalah dengan alasan bahawa falsafah pendidikan kebangsaan adalah panduan untuk rangka pengajaran di Malaysia. Segala kekurangan yang dirasakan seperti dalam falsafah pendidikan kebangsaan oleh tenaga pengajar harus diatasi dengan segera untuk memperkasakan maklumat yang diberikan agar dapat terus kepada pelajar tanpa ada rasa halangan bagi pelajar untuk mendapatkan maklumat seperti melatihnya. Pengajar yang menghayati falsafah pendidikan kebangsaan dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang guru yang akan menjadikan khalifah di muka bumi ini di kemudian hari dengan pandangan yang penuh hikmah. Berikut merupakan antara rujukan yang kami gunakan bagi menjayakan tugasan ini.